Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Ekonomi negeri terus menjadi perhatian agar pelaburan tinggi limpahannya untuk rakyat dan juga negeri, dan isu kesihatan dan fasiliti turut diberi perhatian. Turun dan tinjau ke sempadan Johor dan Singapura, ambil peduli agar tidak sesak. Setelah darat, sungai pula ditelusuri. Perlu pastikan bersih dan tidak tercemar. Ini sebahagian perhatian MB. Tanggungjawabnya perlu bertindak untuk diselesaikan. Biar tidak mudah, tapi ini harus ditangani. Jadi ini perkara penting untuk kita bincangkan bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, bersama-sama dalam Agenda Awani hari ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama dengan Astro Awani. Ramai orang nak tengok Datuk. Kita tahu cerita-cerita Datuk turun padang, berada di sini dan sebagainya, melewati setahun selepas Datuk menjadi Menteri Besar. Ini antara perkara yang mungkin orang tak sangka pun Datuk akan menjadi Menteri Besar pada ketika itu. Tetapi selepas setahun ini, apa yang Datuk ketengahkan, apa yang Datuk rasa dan bagaimana Datuk membawa Johor itu? Terima kasih Ihsan. Sebenarnya saya pun tak sangka sampai hari ini yang saya Menteri Besar. Tetapi syukur Alhamdulillah, sepanjang setahun ini pelbagai pendekatan yang kerajaan negeri ambil untuk menstabilkan kerajaan Johor. Dan Alhamdulillah dari segi nasihat yang diberikan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Negeri Johor membantu saya dari segi nak mentadbirkan negeri Johor dengan lebih baik. Dan foundation pun sebelum ini sebenarnya cukup baik yang telah diasaskan oleh Datuk Seri Hasni Haji Muhammad, Menteri Besar Johor yang ke-18 dulu. So I have a good footing, a good foundation Ihsan, untuk saya terus marakan Johor ke tahap yang lebih baik insya-Allah. Datuk, ini yang dilihat sebagai dinamika pentadbiran Johor yang mungkin berbeza sedikit dengan negeri-negeri lain, terutamanya apabila ia melibatkan Istana Johor contohnya bersama-sama dengan Datuk. Bagaimana hubungan ini dan juga bagaimana kolaborasi ini untuk memastikan bahawa inilah Johor masa depan yang kita mahukan? Johor ni daripada dulu hubungan istana dengan kerajaan tidak pernah berpisah. Yeah. Daripada Menteri Besar Johor yang pertama lagi Hasan. Dan saya tengok Kebawah Duli Tuanku sangat-sangat hands on when it comes to the people of Johor. Dia tegas tetapi pada masa sama penyayang. Sangat-sangat berjaga-jaga bila melibatkan kewangan negeri, tetapi pada masa sama pemurah. Hatinya sangat-sangat menjiwai rakyat bangsa Johor. Dan ia memudahkan saya dari segi pentadbiran. Sebab itu juga niat saya. Kita nak pastikan rakyat Johor secara keseluruhan mendapat kemudahan, mendapat apa saja yang terbaik daripada kerajaan negeri, supaya mereka dapat membina keluarga yang bahagia, yang selesa di negeri Johor insya-Allah. Itu antara perkara penting yang kita tahu. Bila adanya kerjasama yang baik, pastinya ia adalah akhirnya adalah untuk bangsa Johor. Datuk, satu perkara penting untuk kita tahu, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi kadang-kadang Datuk dah terpacak dah dekat sempadan. Pukul 6, pukul 7 pagi Datuk dah pergi ke sungai, dah buat spot check dan sebagainya. Bila masa untuk diri Datuk? Saya Alhamdulillah diberikan tanggungjawab ini untuk memimpin negeri, dan saya tak nak sia-siakan amanah yang diberikan. Dan Johor mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Kita sasarkan Johor akan menjadi sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030. Dan dari segi potensi yang kita ada, kita boleh jadi the next Klang Valley, the next Kuala Lumpur. Dan kalau kita gembling tenaga, berusaha, kita boleh mencapai apa yang kita sasarkan. Tetapi it must start from the top. There must be leadership.
And saya berpendapat it must be leadership through example. I must be able to walk the talk. Sebagai pemimpin, kalau saya sendiri tak sanggup bangun 4 pagi, kalau saya sendiri tak sanggup turun padam, mana kan mungkin saya nak pujuk orang untuk buat benda yang sama. Dan Ihsan, these issues ataupun perkara-perkara yang Ihsan sebut tadi, ini adalah isu-isu legasi. CIQ ada isu legasi. This is not a blame game. It's nobody's fault. Ini kita warisi turun-temurun. For good or for worse, that is the reality. So CIQ is one issue. Isu jalan, isu pencemaran, isu hospital, isu connection, connectivity dan sebagainya. Ini isu-isu legasi yang perlu kita tangani dan kita kena selesaikan kalau kita nak jadi sebuah negeri maju. It's not just about GDP. It's not just about growth. It's not just about high income nation. Basic issues must be resolved kalau kita nak jadi sebuah negeri maju. Dan bagi pandangan saya, balik kepada apa yang Ihsan kata, kalau saya sendiri tak sanggup nak buat, takkan saya nak ajak bagi motivasi kepada orang lain untuk buat. Bila kita bercakap berkaitan dengan perubahan dan juga tindakan yang perlu kita lakukan di masa hadapan, isu-isu basic seperti yang Datuk nyatakan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bila isu-isu seperti ini, seperti yang Datuk nyatakan tadi, dapat diselesaikan dan perubahan besar itu dapat dilaksanakan, Datuk? Saya tengok, alhamdulillah, dari segi CIQ sebagai contoh. Saya mula turun padang sebenarnya tahun lepas. Tetapi viralnya tahun ini. Tetapi this is not a one man show. Saya mendapat kerjasama yang cukup baik daripada Kerajaan Persekutuan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. I communicate with him nearly on a monthly basis, if necessary on a weekly basis. Saya mendapat kerjasama baik daripada Menteri Dalam Negeri. Saya mendapat kerjasama baik daripada KSU Kementerian. Termasuklah immigration itu sendiri. Dan saya tengok bila ada kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, we are seeing a lot of changes dekat CIQ sini. Kita bermula dengan BSI. Kita ada 2 CIQ, BSI dengan KSAB. Saya telah memberi penekanan kepada BSI dulu. Kenapa BSI, Ihsan? Sebab ia punya crowd ataupun jumlah orang yang menggunakan BSI adalah 3 kali ganda lebih daripada KSAB. And in total, Ihsan, 300,000 rakyat Malaysia yang berulang alik setiap hari. 300,000. Dan setiap orang ni kemungkinan besar ada isteri ataupun suami. Ada anak 2 orang. So, indirectly, yang terkesan ialah 1.2 juta kalau satu keluarga 4 orang. 1.2 juta bermaksud 30% daripada bangsa Johor terkesan indirectly setiap hari. Ini tak campur cuti-cuti panjang. Betul. Jadi sebab itu saya memberi penekanan kepada CIQ dan kita dah mula tengok hasil. Antaranya simple things, Ihsan. Kita tukar dari segi jadual sedikit, waktu rehat. Kita mendapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, dia tambah baru-baru ni 100 staff immigration. InsyaAllah pada bulan September ini saya dimaklumkan ada tambahan lagi 250 orang staff immigration. Ini satu peningkatan yang besar dan saya yakin untuk kedua-dua CIQ ni akan selesai tahun ini dengan kerjasama semua pihak. Ini menarik, Datuk. Bila kita tengok perkara-perkara ini, sebenarnya isu kaki tangan dan juga staf ni antara isu yang boleh menyebabkan perkara-perkara itu berlaku dan sebagainya. Datuk melihat daripada sekecil-kecil masalah sehingga ke besar-besar untuk diselesaikan. Alang-alang tadi Datuk sebut pasal viral. Kita nak cakap pasal viral ataupun popular ini dan sebagainya. Mungkin ada yang popular dari segi statement-statementnya, lawan itu dan lawan ini. Tetapi seperti yang Datuk cakap, nak viral tu lama, dah setahun dah daripada tahun lepas, tahun ini baru berlaku
orang tengok dan sebagainya. Bagaimana viral ini membantu Datuk sebenarnya untuk memastikan bahawa ini adalah usaha dan juga tindakan yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan juga MB sendiri untuk pastikan bahawa dia bukan sekadar viral, bukan sekadar untuk popular dan semata-mata. I think that's a very good point, Hasan. Ya. Bagi saya, this is not a populist issue. Ini isu yang melibatkan rakyat. Yang seperti saya sebut tadi, 1.2 juta. Ini on average. Dan dia dah berlaku berdekad-dekad. Ya. Jadi kenapa dia viral? Viral dia sebab dia dekat dengan hati rakyat. Dan rakyat sendiri nak tengok penyelesaian. So, bagi saya, bila perkara ini telah digembar-gemburkan melalui social media, dia mendapat perhatian daripada semua pihak. Dan lebih penting, pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Alhamdulillah, bila kita duduk semeja, seperti saya sebut tadi, kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan boleh duduk bersama untuk menyelesaikan isu ini. Sebab itu saya yakin ia boleh selesai tahun ini, insyaAllah. Datuk, ini kita nak cakap berkaitan dengan gaya kepimpinan Datuk. Bila kita bercakap muda, inklusif dan juga menepati semua apa yang dimahukan rakyat. Rakyat ini berbilang bangsa, budaya, agama dan juga umur sendiri. Bagaimana Datuk membawa pendekatan Datuk sebagai seorang menteri besar untuk memastikan bahawa ia inklusif? Ini bermaksud bahawa ia tidak tertumpu kepada golongan tertentu semata-mata. Ya, bagi saya it is important kita tidak mendengar laporan ataupun membaca laporan semata-mata. Sebagai pemimpin, saya percaya the best approach is to go down to the ground. Turun ke lapangan dan tengok sendiri. Pertamanya, supaya apa yang dilaporkan sama, tally. Tapi lebih utama daripada itu, kita menghayati apa yang dirasai oleh rakyat secara keseluruhan. Contohnya jalan berlopak. You know, saya bagi contoh, kita tak tengok kepada CIQ saja. You know, jalan-jalan di Johor, Ihsan, kalau sebelum ini antara jalan-jalan yang tercantik di dunia. Okey. Ya. Jalan macam kat bulan. Ya. Tapi alhamdulillah bila kita mendapat bantuan dan ihsan daripada kerajaan persekutuan, baru-baru ni kita jemput Menteri Datuk Seri Alexander turun ke Johor. Dan dia sendiri macam terkejut dengan keadaan yang tak begitu baik di Johor. So bila kita minta peruntukan daripada dia, kita minta 23 juta. Tapi alhamdulillah, bila dia sendiri turun tengok, dia tak luluskan 23 juta. Dia tambah lagi 3 kali ganda, jadi 60 juta. Another issue yang kita turun ke lapangan ialah contohnya hospital-hospital. Hospital-hospital kat Johor, HSA dengan HSI does not only cater untuk mereka yang duduk di daerah Johor Bahru. Satu Johor kita cover. Sebab kepakarannya ada di HSA dan HSI. Tak cukup dengan itu, kita cover lagi mereka yang duduk di Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang. Jadi HSA dan HSI ni, dia jaga patients untuk the Southern Peninsula of Malaysia. Jadi sebab itu, kalau saya tak turun, saya tak tahu dengan tepat apa realitinya. Dan saya bagi contoh yang viral baru-baru ni, Ihsan, ialah Ward 9A dan Ward 10A di HSI. 2 ward, Ihsan, tak buka. Dan bukan salah siapa-siapa, tetapi tak cukup staf. Kita kekurangan 108 katil di situ. Tetapi alhamdulillah, sekali lagi berkat kerjasama kementerian, dibantu lagi oleh KPPA dan JPA, mereka telah bersetuju untuk tambah staf di kawasan situ. Jadi taklah teruk sangat dari segi kesesakan di ward-ward kecemasan di HSA dan HSI, insya-Allah.
Datuk, isu ataupun perkara sesuatu yang nak diselesaikan, apabila kita mendengar dan kita selesaikan, dia berbeza dengan kita mendengar dan kita melihat sendiri untuk diselesaikan. Mungkin itu antara pendekatan yang Datuk buat, turun padang dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, Datuk, sebenarnya apa lagi selain daripada isu hospital, isu sempadan, isu orang pulang alik dan sebagainya, hal ekonomi sekejap lagi kita sentuh, Datuk, tapi isu-isu besar selain daripada jalan raya yang perlu, ini next apa yang seorang Dato' Onn Hafiz Ghazi perlu buat selepas ini. Saya nak tambah sikit, Hasan. Sebagai pemimpin, saya rasa bila kita turun padang, kita bukan sekadar tengok dengan mata. Kita bukan sekadar mendengar dengan telinga. Kita perlu melihat dengan hati dan mendengar dengan hati, supaya kita ada sifat keperlimanusiaan dalam kita nak menyelesaikan masalah. Dan balik kepada soalan Nisan, bila kita buat begitu, maka kita tidak berpura-pura bahawa tidak ada isu yang perlu kita tangani. Kita kena berdepan dengan isu dan kita perlu menyelesaikan isu. So, antara perkara-perkara yang kerajaan negeri memberi penekanan. Pertamanya, semestinya CIQ. Keduanya, jalan-jalan. Ketiganya, kita punya hospital-hospital. Ni, keempat, isu banjir. Kelima, isu pencemaran. The list goes on. I have to solve these issues. Banjir, Ihsan. Another big problem in Johor. Every year. Setiap tahun. Saya kalau nak tunggu projek-projek tebatan banjir ni selesai, dia akan mengambil masa yang lama. Bertahun-tahun, San. Tapi saya bersyukur, peruntukan turun. Bajetnya PM luluskan. Tetapi apa lagi saya boleh buat sebagai pemimpin untuk ada short term ataupun medium term measures untuk mengurangkan kesan banjir di Johor. Contohnya, clean up kita punya longkang-longkang semasa ataupun sebelum banjir itu berlaku. Kita tahu monsoon season start bulan Disember. Jadi dari segi timing kita buat clearance longkang-longkang kita dan sebagainya kena sesuai. Jangan kita buat 4-5 bulan sebelum tu, lepas tu tak payah buat. Sebelum musim banjir kita kena clear longkang-longkang kita, pam-pam air kita. Di pintu-pintu air kita perlukan pam-pam yang berfungsi dan kita juga perlukan orang yang menjaga. Di Johor ada masalah itu. Tetapi kosnya tidak terlalu tinggi. So, apa yang termampu untuk kerajaan negeri bantu, kita akan bantu. Tidak semuanya kita harapkan kerajaan persekutuan. Hasan, mana yang kerajaan negeri bantu, kita kena bantu. Sebab kita anggap kita dengan kerajaan pusat adalah satu pasukan demi rakyat. Ya. Okey, itu antara isu-isu besar yang dibawakan oleh Datuk. Bila kita bercakap berkaitan dengan isu ekonomi, poket rakyat, isu keuangan dan juga kos sara hidup contohnya, tidak dinafikan tahun lepas 2022 7.6 bilion ringgit. 70.6 bilion ringgit taburan langsung asing FDI di Johor yang tertinggi berbanding dengan negara-negara lain pada tahun lepas. Tetapi dalam masa yang sama, Datuk, bagaimana impak dan juga kesan ini dengan angka dan juga jumlah ini perlu dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga oleh bangsa Johor itu sendiri? InsyaAllah, Hasan, dari segi angka foreign direct investment ataupun pelaburan yang masuk ke Johor ini, kita percaya berdasarkan laporan yang kita terima untuk kuartal pertama tahun ini, Johor is in the right trajectory untuk menjadi mendapat angka yang merangsangkan juga tahun ini. Tetapi persoalannya, how does that translate untuk bangsa Johor? Itu persoalannya kan. Jadi bagi saya, bila kita ada investment begini, dia membuka ruang untuk peluang-peluang pekerjaan. Bukan saja peluang-peluang pekerjaan yang biasa, Ihsan, tetapi high income jobs. That is the key. Dan saya tengok, Ihsan, Johor ni boleh jadi the next Klang Valley. Potensinya cukup besar kerana Johor mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya
saya tengok rata-rata satu dunia wants to invest dekat Southeast Asia. Sebab kedudukan geografinya yang terlalu strategik. Tetapi persoalannya, Southeast Asia ni besar. Which part of Southeast Asia? Saya berpendapat bahawa Johor adalah tempat yang paling sesuai untuk mereka datang kerana beberapa perkara. Pertamanya, Johor ni kedudukan geografinya dekat dengan Singapura dan keduanya dekat dengan Kuala Lumpur. So kita ni complementary lah. Dan dari segi kos untuk pelaburan di Johor, dia lebih murah by 30% compared to KL. And 70% cheaper than you invest kat Singapore. Our land cheaper. We've got abundance of land, resources, whether it's minerals ataupun dari segi kita punya tenaga kerja. Kedudukan kami terlalu strategik, Ihsan. Sebab itu, saya balik kepada soalan Ihsan, macam mana FDI ni dapat kita terjemahkan untuk rakyat. Kita pastikan bahawa peluang-peluang pekerjaan itu dapat membantu mereka menaikkan taraf kehidupan mereka di Johor. Bila cakap berkaitan dengan peluang pekerjaan, seperti yang Datuk nyatakan tadi, DOSEM juga telah menyatakan bahawa berlakunya peningkatan migrasi intra-bandar, iaitu antara kawasan bandar ke kawasan metropolitan yang lain. Ini bermakna ada juga orang yang menetap di Kuala Lumpur mengambil peluang dan juga ruang untuk berada di Johor untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita bercakap, saya saja tunggu untuk berada dalam soalan-soalan di hujung ini, Datuk. Datuk cakap berkaitan dengan 5 perkara penting, 5 perkara besar yang diselesaikan. Kita bercakap berkaitan dengan FDI dan sebagainya. Dalam konteks ini ataupun dalam elemen ini, interpretasi besar adalah yang berlaku adalah apa kekangan Datuk? Apa cabaran yang Datuk hadapi? Bagaimana Datuk menolak segala feedback yang mungkin memberi kesan kepada Datuk? Ya, itu soalan yang cukup menarik. Bagi saya, the biggest challenge is perubahan dari segi minda dan dari segi attitude. Terlalu lama saya rasa, again, another legacy issue ialah kita ni complacent. Kita nak yang terbaik, tetapi adakah kita sanggup menggadaikan masa, tenaga, pemikiran untuk mencapai apa yang terbaik untuk Johor? Kerana ini bukan satu perkara yang saya dapat laku berseorangan. Ia melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Tidak adil untuk kita tolak semua tanggungjawab itu kepada kerajaan semata-mata. Tetapi pada masa sama tidak adil kita menolak semua tanggungjawab itu kepada rakyat semata-mata. Masyarakat secara keseluruhan memerlukan anjakan paradigma untuk kita maju ke hadapan. Maksudnya, kalau kita nak jadi a first class state, a first class nation, our mentality, our attitude must be of first class nature as well. But it will take time. Ia akan ambil masa sedikit. Tetapi saya percaya sedikit-sedikit perkara ini sedang dan akan terus dilakukan di Johor, insya-Allah. Datuk, Johor antara 5 negeri yang mempunyai kepadatan dan juga jumlah penduduk yang tinggi, lebih daripada 3.1 juta penduduk. Bagaimana Datuk berinteraksi ataupun medium apa yang Datuk buat, bukan sahaja dengan mereka yang berada di Johor Bahru contohnya ataupun di bandar-bandar besar, tetapi menerusi mereka yang mungkin berada di kawasan-kawasan pedalaman, yang mungkin ada waktu-waktu yang Datuk tak sempat pun nak akses. Apa medium yang Datuk gunakan? Well, kita ada 4 juta rakyat dekat Johor. The best platform bagi saya, selain daripada berita dan sebagainya, is through social media. That is the best way saya rasa untuk berkomunikasi dengan rakyat Johor. Kerana dengan satu klik, dia boleh, macam saya sebut tadi, boleh viral. Jadi kalau sebab itu saya selalu dengan bantuan Coms team saya update kita punya social media supaya apa saja yang berlaku yang diusahakan oleh kerajaan negeri diwawarkan melalui platform-platform social media, dibantu
oleh mainstream media. Ini yang Datuk kata nak perjuangkan untuk connection yang lebih baik di setiap pelusuk Johor contohnya. Dan di akhirnya Datuk, bila kita bercakap dengan segala perubahan, segala tindakan yang dilakukan dan sebagainya, akhirnya rakyat dan juga masyarakat terutamanya bangsa Johor melihat segala tindakan yang dilakukan oleh Datuk dan juga tim dalam kerajaan negeri khususnya. Bagaimana Datuk boleh memastikan bahawa dengan mandat yang diberikan selepas setahun ini, Datuk akan gunakan sebaik-baiknya untuk pastikan bahawa semua yang Datuk katakan tadi dapat dilaksanakan dalam tempoh pentadbiran Datuk. Saya percaya, Ihsan, bahawa consistency is important. Sebab itu, Ihsan, kalau awak tengok saya kerja di bawah, di lapangan, saya tidak hanya buat sekali. Saya akan melakukan perkara itu berulang-ulang kali. CIQ ke, Johor Bersih ke, pergi ke hospital ke, tengok jalan ke, tengok banjir ke, itu perkara yang saya akan buat berterusan. Bukan secara one-off saja, Ihsan. Supaya ia betul-betul dapat diterjemahkan dan diselesaikan demi kepentingan mereka. Jadi saya seru kepada bangsa Johor, rakyat Johor secara keseluruhan. Sama-samalah kita, bila dah ada penyelesaian ini, jagalah Johor dengan baik. Contohnya dari segi kebersihan, ya, janganlah bila kita dah bersihkan Johor, sungai-sungai kita, jalan-jalan kita dan sebagainya, kita pula, ya, yang membuang sampah ke dalam sungai, membuang sampah merata-rata. Dia mesti menjadi tanggungjawab bersama. Bila kita lakukan program-program gotong royong, jom, ayo kita ramai-ramai melaksanakan bersama. Kerana ini negeri kita. Ini negeri Johor, bangsa Johor. Wak Imah dia lahir ke tak lahir ke Johor, kalau dia kerja dekat Johor, menetap dan bermastautin di Johor, kita anggap dia sebagai bangsa Johor. We must majukan, bangunkan negeri Johor secara bersama. Ya, metafora yang Datuk bawakan, apabila kita baca berulang-ulang kali, kita akan ingat. Apabila kita tengok berulang-ulang kali, kita akan tengok dan kita dapat memvisualkannya. Itu antara tindakan dan juga tugasan yang Datuk lakukan sebagai Menteri Besar. Dan saya mengambil kata-kata Datuk, konsistensi itu perlu, dan biar berulang dan juga terulang itu tidak kisah, perlu berterusan dan ia harus diselesaikan. Ini untuk bangsa Johor. Terima kasih Menteri Besar Johor bersama-sama dengan Agenda Awani. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu sahaja waktu yang kita ada. Assalamualaikum dan jumpa lagi.